Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Cikgu Suzana akan berkongsi beberapa tips dan strategi yang membantu pelajar dalam menjawab kertas sejarah Islam 940/2 yang bakal dihadapi kelak. Baiklah, secara umumnya, subjek sejarah STPM dibahagikan kepada 4 bahagian yang utama iaitu sejarah dunia pada semester 1, sejarah Islam dan penulisan ilmiah pada semester 2 dan sejarah Malaysia dan Asia Tenggara pada semester 3. Seterusnya, sejarah Islam yang pelajar akan ikuti pada semester ini meliputi jangka masa antara tahun 500 sehingga 1918 Masihi. Terdapat 3 tema utama yang akan pelajar liputi pada semester ini iaitu bahagian A, masyarakat, pemerintahan dan perhubungan luar, B, pembangunan dan penerokaan, C, nasionalisme dan pembentukan negara bangsa. Kertas soalan STPM untuk tengah ini semester ini terdiri daripada 6 soalan, jawab 3 sahaja. Markah yang diberi adalah sebanyak 20 dan masa yang diperuntukkan adalah sebanyak 25 minit. Perhatian, dalam rubrik penskoran skrip jawapan tidak ada permarkahan yang khas untuk bahagian pendahuluan dan kesimpulan. Namun, ia penting dalam membentuk kesepaduan sesebuah esei memandangkan pemeriksaan kertas adalah dalam bentuk impression. Kaedah pemarkahan yang biasanya menggunakan prinsip P untuk pengetahuan yang membawa 8 markah, T atau takbulan yang membawa 6 markah, K atau komunikasi yang membawa 6 markah dan membawa keseluruhan markah bagi esei adalah sebanyak 20. Seterusnya, apakah pendekatan yang sesuai bagi memahami soalan? Baiklah, apabila kertas soalan telah berada di tangan pelajar, cuba perhatikan 4 elemen dalam memahami kehendak soalan itu iaitu pokok persoalan, tugasan soalan, fokus soalan, latar masa dan latar tempat. Baiklah, mari kita sama-sama buat latihan santai minda bagi mengenal pasti soalan. Soalannya berbunyi, bincangkan kemunculan golongan baharu dalam masyarakat Islam pada zaman Khalifah Al-Rashidin. Pokok persoalannya adalah masyarakat Islam. Tugasan soalan bincangkan. Fokus soalan golongan baharu. Skop masa atau kawasan merujuk kepada zaman Khalifah Al-Rashidin. Seterusnya, mari kita beralih pula kepada soalan berikut. Jelaskan ciri-ciri kehidupan masyarakat Arab Jahiliyah sebelum kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jawapan bagi soalan tadi adalah pokok persoalan merujuk kepada masyarakat Arab Jahiliyah. Tugasan soalan merujuk kepada jelaskan. Fokus soalan pula merujuk kepada ciri-ciri kehidupan. Skop masa atau kawasan merujuk kepada sebelum kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagus. Nampaknya pelajar telah mahir mengenal pasti soalan berdasarkan latihan yang telah kita selesaikan tadi. Seterusnya, apakah kata kunci soalan atau kata tugas yang perlu diberi perhatian ketika merangka jawapan? Terdapat 9 kata kunci yang kerap digunakan dalam mengemukakan soalan. Misalnya, kata kunci huraikan meminta pelajar memerihalkan sesuatu dengan panjang lebar, terperinci dan teratur. Seterusnya, kata kunci jelaskan atau terangkan memerlukan pelajar memberikan penerangan dengan mengemukakan sebab supaya perkara itu lebih jelas dan difahami. Kata kunci menyatakan meminta pelajar memberikan jawapan yang spesifik. Kata kunci takrifkan pula memerlukan pelajar memberikan maksud istilah dengan ulasan. Kata kunci galurkan pula memerlukan pelajar menguraikan mengikut kronologi masa atau peristiwa. Sementara itu, kata kunci bincangkan memerlukan penghuraian secara kritis tentang tajuk yang diberi dengan menyatakan pro atau kontra dan baik serta buruk sesuatu isu yang dibincangkan.
Kata kunci nilaikan meminta pelajar menimbangkan sesuatu perkara berdasarkan beberapa kriteria. Kata kunci sejauh manakah meminta pelajar menilai peranan atau faktor sesuatu peristiwa serta membandingkannya dengan faktor-faktor lain. Dan akhir sekali, kata kunci membandingkan pula melihat persamaan dan perbezaan dalam sesuatu perkara yang dibincang. Baiklah, apakah ciri-ciri jawapan yang baik? Perkara-perkara berikut perlu diambil kira dalam penulisan esei pelajar. Yang pertama, kehendak soalan. Jawapan mestilah menepati soalan yang ditanyakan. Pemerengganan, tuliskan setiap jawapan mengikut perenggan. Jangan masukkan lebih daripada satu isi dalam satu perenggan. Tulisan mestilah kemas dan boleh dibaca. Struktur jawapan pula merujuk kepada pengenalan, isi dan kesimpulan. Jangan mulakan jawapan tanpa pengenalan atau mengakhiri jawapan tanpa kesimpulan. Isi dan fakta sediakan lebih kurang 5 atau 4 fakta. Huraian yang diberikan hendaklah tepat. Jangan cipta fakta sendiri. Kukuhkan fakta dengan contoh-contoh yang sesuai. Bentuk jawapan mestilah dalam bentuk esei. Elakkan menulis jawapan dalam bentuk point form. Jawapan yang kritis dan mantap akan membawa markah yang baik. Bahasa yang digunakan mestilah jelas, mudah, tepat dan ilmiah. Baiklah, mari kita beralih pula kepada format menulis esei penuh. Kita lihat dari aspek pendahuluan. Dengan melihat contoh, jelaskan prinsip Piagam Madinah yang menjadi dasar pemerintahan Nabi Muhammad SAW di Madinah. Terdapat 3 ayat yang biasanya cikgu sarankan kepada pelajar. Ayat pertama, berikan definisi atau latar belakang perbincangan. Contohnya, Piagam Madinah adalah perlembagaan yang bertulis pertama di dunia. Ayat kedua, masukkan latar masa dan tempat. Contohnya, piagam ini dibuat oleh Nabi Muhammad SAW di Madinah pada tahun 622 Masihi bersamaan tahun pertama Hijrah. Ayat ketiga merujuk kepada skop soalan. Misalnya, terdapat beberapa ciri-ciri Piagam Madinah yang menjadi dasar pemerintahan Nabi Muhammad SAW. Seterusnya, beralih pula kepada proses pembinaan isi bagi penulisan esei. Biasanya, cikgu akan mencadangkan kepada pelajar untuk menulis menggunakan kaedah, fakta, tambah huraian, tambah contoh, diakhiri dengan kesimpulan kecil pada setiap perenggan. Misalnya, kalau kita rujuk soalan di atas, faktanya adalah prinsip syura atau musyawarah menjadi dasar penting dalam pemerintahan Nabi. Huraian pula merujuk kepada prinsip ini memberikan peluang kepada penduduk Madinah berbincang dan mencadangkan penyelesaian masalah. Contoh yang cikgu sediakan pula adalah prinsip ini mengeratkan hubungan pemimpin dan rakyat dalam menyelesaikan masalah seperti mana yang terdapat dalam fasal 42 Piagam Madinah. Kesimpulan kecil yang cikgu selalu galakkan pelajar menulis adalah, jelaslah prinsip syura dalam Piagam Madinah merupakan dasar yang sangat penting semasa pentadbiran Nabi Muhammad SAW. Seterusnya, bagaimana membina kesimpulan isi? Kesimpulan merupakan ulasan keseluruhan isi. Penutup boleh ditulis berkisar kepada kesan, perkembangan skop soalan secara umum. Contoh yang cikgu berikan di sini adalah, jelaslah prinsip yang terkandung dalam Piagam Madinah mendorong penyatuan ummah. Ini dapat memudahkan Nabi selaku pemerintah menjalankan pentadbiran negara. Nampaknya cikgu telah sampai ke hujung penerangan. Di sini, cikgu kongsikan
beberapa tips menghadapi peperiksaan. Yang pertama, datanglah dengan bersedia dan lebih awal. Yang kedua, tenang dan percaya kepada diri. Yang ketiga, fahami soalan-soalan terlebih dahulu. Jawab soalan secara strategi. Yang kelima, analisa jawapan anda. Tenang dan jangan panik. Selepas selesai menulis, periksa semula jawapan. Dan akhir sekali, berdoa dan tawakal kepada Allah. Sekian saja perkongsian cikgu pada kali ini. Cikgu doakan anak-anak didik cikgu buat yang terbaik untuk pemeriksaan semester ini. Terima kasih.